ini kita nak belajar hari ini. Okey, bab 8, masuk bab 8, sudut dan garis. Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Kalau awak tengok dalam buku teks muka surat 185. Yang kita akan belajar hari ini, okey, 3 benda je. Okey, satu, kita nak kenal apa dia sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan. Okey, yang kedua, kita akan belajar juga, cikgu akan tunjukkan juga cara nak jawab soalan. Dia minta awak suruh cari nilai sudut. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah. Biasalah soalan menyelesaikan masalah mesti ada. Okey, jadi ini 3 benda yang cikgu nak terangkan hari ini. Kita pergi tengok dulu apa dia sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, 2 benda ni. Okay, sebelum kita nak kenal dulu apa dia sudut tu, cikgu nak awak tengok apa dia garis bersilang, apa dia garis serenjang. Okay, garis bersilang kalau awak tengok yang macam ni. Maknanya dia ada 2 garisan, kita crosskan dia. Okay, jadi cross macam ni, ini nama dia garis bersilang. Okay. Dan yang kedua ni adalah garis serenjang. Okay, garis serenjang dia sama tau, dia dua garis yang kita silangkan dia. Cuma serenjang ni dia bersudut tegak. Okay, yang kalau bersudut tegak ni kita panggil dia garis serenjang. Okay, tapi dia masih dikategorikan sebagai garis bersilang juga. Cuma kita spesifikkan nama dia sebab dia punya sudut ni sudut 90 darjah. Okay, okay. Ini sedikit tentang nama garisan. Okey, ini yang kita nak belajar tentang sudut. Apa kaitan sudut bertentang bucu pada garis bersilang? Okey, ini garis bersilang kita. Kalau sudut bertentang bucu pada garis bersilang, sudut dia ni mesti sama nilai. Okey, maksudnya kalau kita silangkan garisan ni, kita silangkan garisan. Okey, A dengan C tu dia sama nilai. Okay. D dan B pun sama nilai. Kenapa? Sebab dia bertentang. Nampak ni sudut tau. Dia macam tajam ni. Okay, dia bertentang. Okay, jadi kalau bertentang macam tu, dia dikira sebagai sudut bertentang bucu. Yang mana nilai dia sama. Contoh, let's say kalau cikgu kata A tu nilai dia 30. Agak-agak C nilai dia berapa? 30 juga. 30 juga. Kalau D, contoh D, cikgu kata nilai dia 120. B akan jadi berapa nilai dia? 120 juga. Yes, 120 juga. Sebab sifat dia nilai dia akan jadi sama. Okay, ini adalah sifat yang pertama, sudut bertentang bucu. Okay. Dan yang sifat yang kedua, okay, apa kaitan sudut bersebelahan? Okay, sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okay. Sudut bersebelahan ni kalau awak tengok dia adalah sudut yang pada garis tegak tau. Garis tegak ke kita panggil? Garis lurus. Pada garis lurus ni. Okay, jadi sudut bersebelahan kalau kita tengok kat sini, A dengan D. Lagi kita ada D dengan C, sudut sebelah kan? Lepas tu C dengan B, C dengan B, dan B dengan A. Dia bersebelahan. Okay, apa kaitan dia? Kalau sudut bersebelahan ni, dia akan menghasilkan 180 darjah. Okay, kenapa? Kalau awak tengok A dengan D ni, A dengan D, awak tengok A dengan D, dia berada pada garis lurus. Dan kita tahu kalau garis lurus, dia punya sudut adalah 180 darjah. Sama juga dengan D dan C. Awak tengok dia terletak pada garis lurus. D dengan C duduk pada satu garis lurus kan? Okey, jadi kalau kita gabungkan dua tu akan jadi 180 darjah. Yang mana nama sudut sebelahan ni kita panggil dia sudut bersebelahan lah. Sebab dia duduk sebelah-sebelah kan? Okey, kita panggil sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, kita pergi tengok sudut yang ketiga. Okay, sudut yang ketiga ni, okay, jika 2 garis bersilang tu adalah berserenjang. Okay, berserenjang tadi ingat tak? Dia semua sudut dia 90 darjah kan? Okay, antara satu sama lain, maka semua sudut pada garis bersilang itu adalah 90 darjah. Betul lah.
Kalau R ni 90 campur dengan S, hasilnya 90 campur 90 berapa? 180. Yes, 180. Kalau 180 tu maksudnya dia garis lurus lah. Sama juga dengan S dengan T ni. Kalau S ni nilai dia 90, T pun mestilah nilai dia 90. Sama juga dengan nilai yang kita tak tahu kat belah atas kiri ni. Yang ini pun nilai dia adalah 90. Kalau kita bahagikan 360, cuba awak bahagi dengan 4. Berapa hasil dia? 90. Okay? Itu sebab kalau dua garis ni bersilang dan berserenjang, dia berserenjang, maknanya 90 darjah kan? Semua nilai-nilai ni 90 darjah. Okay. Boleh kenal 3 sifat yang cikgu terangkan ni? Kalau bertentang bucu, sama. Kalau bersebelahan, mesti gabung tu mesti dapat 180 darjah. Kalau garis bersilang ni adalah garis berserenjang, setiap sudut tu mesti 90 darjah. Okey, jadi 3 benda ni sifat yang awak kena kenal sebelum nak jawab bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua apa dia? Kita nak tentukan nilai sudut pada garis bersilang. Okey, selalunya ni akan bagi dalam soalan lah. Okey, kita pergi tengok bahagian yang kedua. Macam mana kita nak jawab soalan kalau dibagi soalan macam ni? Okey, kita tengok soalan yang pertama ni, contoh 10. Adalah raja di sebelah PSQ, RSTU dan PTV ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, cari nilai X dan Y. Okay, sebelum tu cikgu nak gariskan dulu garisan dia. Okey, kita tengok PSQ. Okey, PSQ yang mana? Cikgu gariskan dulu. Okey, PSQ yang ini. Okey, dia kata dia adalah satu garis lurus. Kemudian dia bagi tahu lagi RSTU. Okey, RSTU ini RSTU, dia satu lagi garis lurus. Okey. Okey, dan yang ketiga PTV. Okey, PTV pun satu garis lurus, PTV yang ini. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai X dan Y. Okey, kalau kita tengok kat situ, X dia ada dekat sini X dekat sini. Okey, X ni kita nampak dia ada perkaitan dengan sudut yang mana? Sama bucu, bertentang bucu ke bersebelahan? Bersebelahan. Yes. X tu adalah sudut bersebelahan. Jadi untuk dapat nilai X adalah kita tahu kalau sudut bersebelahan nilai dia dua tu mesti 180. 180 darjah. Sebab kenapa? Sebab dia berada pada garis lurus. Nampak dia berada pada garis lurus. Kalau dia berada pada garis lurus, maksudnya sudut tu nilai dia 180 darjah. Okay, kita tahu nilai 135 je. Jadi X tu boleh tahu tak nilai dia? X 180 darjah tolak dengan 135. Kenapa? 45. Sebab dia duduk pada garis lurus. 45. Jadi hasil dia 45 darjah. Okay, jangan lupa tulis darjah tu. Ini nilai Y. Okay, kita nampak Y, dia kat depan dia tu ada nilai sudut. Okay, nampak dia ni bucu Y, depan ni pun ada bucu juga. Okay, maksudnya Y ni dia sifat apa? Bertentangan bucu. Yes, sifat bertentangan bucu. Maksudnya nilai Y tu mesti sama dengan nilai yang bucu depan dia lah. Jadi Y adalah nilai dia 62 darjah. Tak payah kiraan pun. Kita tahu daripada sifat yang kita belajar tadi. Okay, ini soalan yang kedua. Dan raja yang berikut PQ, RS dan TU ialah garis lurus. Cari nilai S dan Y. Okey, terima kasih adik. Okay, cikgu tandakan dulu garis lurus dia. PQ. Okey, PQ yang ini garis lurus. RS. Ini RS. Okey, TU. Okey, kenapa cikgu buat garis ni? Sebab cikgu nak highlight kan bila awak boleh nampak dia bersilang dengan apa dan apa. Okey, kita tengok X. X duduk dekat mana? X duduk dekat sini. Okey, X duduk kat situ. Okey, sebelah dia ada nilai sudut tak? Tak ada. Apa yang ada nilai sudut dengan dia? Nilai yang sudut ada dekat dia apa? Sudut yang bertentang bucu. Kan? Bucu. Sudut yang bertentang bucu. Maknanya sudut yang kat depan dia. Ni X bucu dia. Okay, yang ini bucu yang dia bertentang bucu. Jadi X kita boleh tahu tak nilai dia berapa? Boleh. Berapa? 24. 24 je tu. 24. Okay. Jadi X adalah
24 darjah. Kenapa? Sebab dia bertentang bucu. Itu sifat bertentang bucu. Kalau bertentang bucu, nilai dia sama. Okey, kita pergi tengok nilai Y pula. Okey, Y kat sini. Okey, kita tengok dia ada nilai bertentang bucu tak? Tak ada, Dia ada bersebelahan. nilai betul tak ada, tapi dia ada nilai yang sebelah dengan dia. Okey, kalau sebelah dengan dia, kalau kita tengok dia duduk dekat atas garis lurus. Okey, jadi macam mana nak cari nilai Y? Garis lurus berapa sudut? Berapa nilai sudut? 180. Okey, Tolak 32. 80 darjah. Nak dapat nilai Y kita tahu 32 kan? Jadi kita tolak dengan 32 darjah. Jadi dapatlah nilai dia 148 darjah. 148 darjah. Darjah. Itu je. Tak susah pun kan? Asalkan kita tahu dia punya sifat yang 3 tadi. Last sekali bahagian menyelesaikan masalah. Okay, bahagian menyelesaikan masalah ni selalunya kalau selesaikan masalah tu susah kan? Okay, tapi kita tengok apa bentuk soalan menyelesaikan masalah dia. Okay, tengok yang ni. Sama juga. Dia tak ada masalah sangat pun. Dia bagi gambar rajah sudut-sudut je. Dalam rajah di sebelah POR dan TOQ ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, terima kasih. Cikgu highlightkan dia punya garisan. Nanti awak tak nampak yang mana satu bersilang. Okey, dan yang kedua adalah TOQ. Okay, TOQ yang atas ni. So, dua ni yang bersilang. Yang lain tu dia bukan bersilang, dia tambahan je. Okey, sekarang ni kita nak jawab soalan cari nilai X dulu. Okey, kita tengok nilai X dekat sini. Okey, boleh ke kita ambil nilai X ni bertentang bucu dia? Boleh ke kita ambil nilai 72? Tak. Tak boleh. Okey, 72 ni, nilai dia adalah untuk kedua-dua nilai. Okay, dia sebab nampak tak dia bertentang bucu, dia punya ni garis lurus, garis bersilang dia. Jadi yang sama nilai dia adalah bahagian ni. Bahagian 2 ni nilai dia 72. Okey. Jadi boleh tak kita tahu nilai X? 72 Nilai tolak X, 60. 72 darjah tolak Tolak 60 darjah. Jadi dapatlah nilai X tu adalah 12 12 darjah sahaja. Okey. Okay, dia masih apply konsep yang bertentang bucu tu. Cuma dia punya bertentang bucu tu nilai dia ni dah dibahagikan kepada dua sudut. Satu 60, satu lagi X. 70. Jadi kita cari nilai X tu saja. Okey. Kita pergi soalan yang kedua, Y. Okey, soalan Y. Y pula berada di sini. Okey. Sekarang ni Y ni kita tahu dia bertentang bucu dengan sini. Betul? Bertentang bucu. Tapi nilai yang dekat sini kita tak tahu berapa. Macam mana kita nak tahu nilai? Yang kita tahu nilai 72 je. Boleh tak kita tahu nilai yang dekat yang tempat O tu? Ini garis lurus. Sebelah sini 72. Boleh dapat tak nilai yang 180 tolak 72. Yes. Jadi nak dapatkan nilai Y adalah 180 sebab dia berada pada garis lurus tolak dengan 72. Okay, tapi dekat sini kita ada 2Y. Kita nak nilai 1 je. Bagi Jadi 2. kena bahagi dengan 2. 2. Okay, jadi 180 tolak 54. 72 bahagi dengan 2. 54. Ya, 54. Tunggu. Sabar, Dik. Relax. Sabar. Okey. Jadi jawapan dia 54. Dia baru makan, dia banyak sikit tenaga. Okey, boleh? Kita tengok soalan yang terakhir. Okey, tolong baca soalan dia, Sufi lah. Nampak bosan je muka tu. Dalam rajah di bawah POR dan QOT ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, sekarang kita nak cari nilai X dan Y. Kalau tengok dia punya masalah ni nampak bersilang-silang sangat kan? Okey, first kita buat apa? Kita gariskan dulu garis bersilang dia mana satu. Okey, POR, gariskan. POR, cikgu gariskan. Ini POR. Dan yang kedua adalah QOT. Okey, QOT ini. Jadi inilah dua garis yang bersilang nak cari nilai X.
Okey, kalau kita tengok nilai X duduk dekat mana? Nilai X dia duduk dekat sini kan? Dekat sini nilai X. Okey, dan kita tahu dia punya bahagian ni dia bertentang bucu dengan 84. dia bertentang bucu dengan 84. Kan nampak dia bertentang bucu. Okey, jadi nilai X boleh cari tak berapa nilai dia? Jadi jawapan dia 84 tolak dengan 18. Dapat berapa? 66. Okey, nilai Y pula kita tengok kat sini. Nilai Y, okey, ini kita punya Y. Okey, Y ni kita tahu dia berada pada garis lurus QOT kan? Okey, kalau berada pada garis lurus berapa sudut dia? Guys, dulu. 180. Okey, 180. Okey, sekarang kita dah tahu nilai 84. Kita dah tahu nilai 38. Boleh tak kita cari nilai Y? Campur 2 tolak 180. Yes, maknanya 180 kita tolak dengan 84 tolak dengan 38. Dapat berapa? Okey, jadi jawapannya 58. Dah siap. Okey, habis dah. Sampai sini je.